Hai, salam sejahtera. Dalam sesi kali ini kita akan membincangkan tentang topik jadual berkala unsur dalam bab 4 kimia tingkatan 4. Jadual berkala terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kala dan bahagian kumpulan. Dalam jadual berkala unsur, baris melintang ini dikenali sebagai kala. Dan dalam jadual ini kita ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4, kala 5, kala 6 dan kala 7. Manakala baris menegak ini dipanggil kumpulan. Dalam jadual berkala kita ada kumpulan 1, kumpulan 2, baris ketiga hingga baris menegak ke-12 ini dipanggil kumpulan peralihan. Baris 13, baris menegak 13 dipanggil kumpulan 13, ini kumpulan 14, kumpulan 15, kumpulan 16, kumpulan 17 dan kumpulan 18. Baik, dalam sesi kali ini cikgu akan memfokuskan bagaimana kita menentukan kumpulan dan kala bagi sesuatu unsur. Contoh di sini unsur magnesium. Unsur magnesium berada pada baris melintang ketiga. Jadi, unsur magnesium dikatakan berada pada kala ketiga. Manakala magnesium juga berada pada lajur menegak kedua. Jadi, unsur magnesium berada pada kumpulan kedua. Okey. Jadi, hari ini cikgu akan memfokuskan bagaimanakah kita menentukan kumpulan dan kala bagi unsur. Okey, murid-murid semua sila bersedia. Okey, seperti yang cikgu katakan tadi, jadual berkala mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian kumpulan dan kala. Okey. Kumpulan bagi sesuatu unsur ditentukan oleh elektron valence unsur tersebut. Manakala kala bagi unsur ditentukan oleh bilangan petala unsur tersebut. Kedua-dua perkara ini, elektron valence dan bilangan petala, kita boleh tentukan melalui susunan elektron unsur tersebut. Murid-murid semua masih ingat bagaimana kita menulis susunan elektron kan? Dan cikgu yakin murid-murid semua masih ingat apa itu elektron valence dan juga petala. Baiklah murid-murid, cara menentukan kumpulan dan kala bagi unsur dalam jadual berkala, kita boleh tentukan dengan mengikuti 4 panduan ini. Yang pertama sekali, kita tentukan nombor proton unsur yang ingin kita kaji ataupun yang kita bincangkan. Yang kedua, daripada nombor proton itu, kita tulis susunan elektron bagi unsur tersebut. Selepas kita menulis susunan elektron, kita akan dapat menentukan elektron valence bagi unsur dan juga bilangan petalanya. Elektron valence yang kita ketahui akan menentukan kumpulan unsur, manakala bilangan petala yang kita ketahui akan menentukan kala bagi unsur tersebut. Baik, sekarang cikgu ingin fokuskan kepada kumpulan. Perhatikan di sini. Kumpulan bagi suatu unsur ditentukan oleh elektron valence. Namun, elektron valence, jika unsur tersebut mempunyai elektron valence 1 atau 2, maka kumpulannya adalah ditentukan oleh bilangan elektron valence tersebut. Jika unsur itu mempunyai elektron valence 1, maka unsur tersebut adalah pada kumpulan 1. Dan jika unsur tersebut mempunyai elektron valence 2, maka unsur tersebut berada pada kumpulan 2. Jadi kumpulan ditentukan oleh bilangan elektron valence jika elektron valence-nya adalah 1 atau 2. Di sebaliknya, jika elektron valence unsur tersebut berada pada bilangan 3 hingga 8, maka kumpulan bagi unsur tersebut kita hendaklah tambah dengan 10 kepada bilangan elektron valence-nya. Sebagai contoh, jika
unsur tersebut mempunyai elektron valence 3, maka kumpulannya ialah 3 campur 10. Maka unsur tersebut berada pada kumpulan 13. Dan begitulah seterusnya sehingga 8. Untuk melihat dengan lebih jelas tentang cara menentukan kumpulan dan kala unsur dalam jadual berkala, kita lihat contoh bagi dua unsur iaitu litium dan aluminium. Baik. Lihat kepada kertas yang ada di hadapan ini. Sekarang kita akan menentukan kumpulan dan kala bagi dua unsur ini, iaitu litium, unsur litium dan juga unsur aluminium. Okey. Murid-murid masih ingat tentang simbol piawai bagi unsur. Okey, kamu telah mempelajari dan kamu telah tahu bahawa dalam simbol ataupun penulisan perwakilan piawai unsur, simbol ini adalah simbol bagi unsur iaitu litium. Nombor yang di atas ini adalah nombor nukleon dan nombor yang di bawah ini adalah nombor proton. Okey. Jadi ingat asas untuk menentukan kumpulan dan kala unsur. Pertama sekali kita perlu tentukan nombor proton bagi unsur yang ingin kita kaji. So bagi litium, nombor protonnya adalah 3. Jadi kita tulis 3. Step yang kedua. Kita tulis susunan elektron bagi unsur litium. Jadi murid-murid, kamu sudah tahu bahawa proton adalah sama dengan bilangan elektron, iaitu 3. Daripada bilangan elektron ini, kita tentukan susunan elektron bagi litium. Masih ingat cara menulis susunan elektron? Petala pertama mesti dipenuhi dengan 2 elektron. Dan lebihan elektron kita letak pada petala yang kedua. Memandangkan litium mempunyai 3 elektron, 2 elektron kita sudah letak di hadapan ini, maka 1 elektron lagi kita letak pada petala yang kedua. Jadi susunan elektron untuk litium adalah 2.1. Daripada susunan elektron ini, kita sudah dapat maklumat tentang elektron valence-nya. Elektron valence adalah bilangan elektron yang berada pada petala paling luar suatu unsur. Jadi untuk litium, elektron valence-nya ialah 1. Dan lihat semula kepada panduan yang cikgu telah tunjukkan awal-awal tadi. Jika unsur itu EV-nya adalah 1 atau 2, maka kumpulannya adalah sama dengan bilangan EV-nya. Jadi untuk kes litium, memandangkan EV-nya adalah 1, maka litium berada pada kumpulan 1 juga kerana EV-nya, kerana bilangan elektron valence adalah 1. Ya. Kemudian dari susunan elektron juga kita boleh tentukan bilangan petala. Dalam susunan elektron yang kita telah buat tadi, litium mempunyai 1, 2 petala. Jadi bilangan petalanya adalah 2. Dan merujuk kepada panduan yang telah cikgu tunjukkan tadi, kala ditentukan oleh bilangan petala unsur. Jadi, memandangkan bilangan petala bagi litium adalah 2, maka kalanya adalah 2 kerana bilangan petala adalah 2. Jadi, jawapan bagi
kedudukan litium dalam jadual berkala ialah litium berada pada kumpulan 1 dan kala 2. Mari kita lihat dalam jadual berkala di manakah kedudukan litium. Litium berada pada lajur pertama, iaitu kumpulan 1. Jadi, apa yang kita ramalkan tadi adalah benar, kumpulan 1. Dan litium juga berada pada baris melintang kedua, iaitu kala kedua. Dan apa yang kita telah ramalkan tadi adalah benar. Baiklah, cikgu akan tunjuk contoh yang kedua bagi aluminium. Baik, seperti tadi, kita tentukan nombor proton bagi aluminium. So, dalam perwakilan piawai aluminium ini, nombor proton adalah ini, 13. Jadi, nombor proton aluminium adalah 13, maka ini bermakna bilangan elektronnya juga adalah 13. Dari sini, bilangan elektron ini kita akan gunakan untuk susunan elektron aluminium. Jadi, petala pertama kita isikan dengan 2 maksimum. Dan selebihnya kita buka ke petala yang seterusnya. Bilangan elektron aluminium adalah 13. 2 elektron kita letak pada petala yang pertama. Dan kita masukkan elektron yang selebihnya ke petala yang kedua. Petala kedua maksimum kita boleh masukkan 8. So, sekarang kita sudah ada 10 elektron dalam petala. 2 campur 8, 10. Dan kita ada baki 13. Baki 3 itu kita letak pada petala yang seterusnya. Baik, dari susunan elektron ini kita boleh tentukan ini adalah bilangan EV-nya dan bilangan petalanya adalah 1, 2, 3. Jadi, bilangan elektron valence bagi aluminium adalah 3. Dengan merujuk kepada panduan yang cikgu sudah terangkan awal-awal tadi, bagi kumpulan, jika EV unsur adalah 3 hingga 8, maka kumpulannya kita perlu tambah 10 kepada bilangan EV-nya. Jadi, memandangkan aluminium ada 3 EV, 3 elektron valence, maka kumpulannya sama dengan 3 campur 10. Maka aluminium berada pada kumpulan 13. Kenapa? Kerana bilangan elektron valence adalah 3. Kemudian, bilangan petala bagi aluminium adalah 3. 1, 2, 3 daripada susunan elektron. Maka, kala 3. Aluminium berada pada kala ketiga. Kenapa? Kerana mempunyai 3 petala. Baik, kita lihat dalam jadual berkala, adakah ramalan kita tepat? Aluminium berada pada lajur menegak 13. Maka aluminium adalah berada pada kumpulan 13. So, ramalan kita adalah betul. Manakala aluminium berada pada baris melintang ketiga, maka dia berada pada kala ketiga. Dan ramalan kita juga betul. Baik, murid-murid, apa yang cikgu telah tunjukkan tadi, cikgu harap anda faham dan dapat meramalkan kedudukan unsur, menentukan kumpulan dan kala bagi unsur dalam jadual berkala. Baik, sekian, terima kasih atas perhatian anda. Selamat belajar.